Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, nama saya Muhammad Iqbal bin Hassan. Okay, saya berumur 35 tahun dan sekarang saya bersama Kowe sebagai General Manager sejak tahun 2014, iaitu pada umur saya 29 tahun saya menjadi seorang General Manager, dan bersama Kowe saya dah hampir 13 tahun. Okey, dan perjalanan saya dengan Kowe ni banyak pahit manisnya. Jadi sejak tahun 2008 Jun saya terlibat diri dalam Kowe secara tak langsung tanpa saya sedarilah. Okey, masa tu saya bekerja sebagai seorang engineer di Samdabi Plantation di Carey Island. Datangnya seorang kawan, iaitu sekarang bos saya, iaitu Mr. Wallace Lim. Okey, dia datang untuk menjual satu penapis air yang canggih kepada saya lah. Jadi saya sebelum tu memang pernah join mata level di universiti bersama juga dengan kawan saya yang datang tu, iaitu Mr. Wallace tadi. So dia upline saya di universiti, iaitu kami buat Lakzo dan juga Max Oil. Jadi masa tu kami dah memang belajar lah cara macam mana nak handle rejection. Bila kita dah belajar cara nak handle rejection tu, maka saya memang pandai lah buat rejection. Jadi untuk saya reject dia secara halus, saya cakap dekat kawan saya ni, Mr. Wallace ni, saya cakap saya okey nak support dia, tak ada masalah. Sebab saya masa tu dah kerja engineer kan, gaji dapatlah 2,600. Jadi masa tu di dalam kalangan kawan-kawan saya yang sama batch dengan saya menikmati gaji tertinggi lah sebagai seorang engineer fresh graduate kan. Jadi saya kata tak ada masalah, setakat 100 lebih untuk bayar bulan-bulan tak ada masalah. Tapi persoalannya benda ni saya tak pakai. Takkan saya nak pakai penapis air di rumah bujang saya di Carey Island. Jadi saya syorkan dekat Mr. Wallace untuk promote dekat mak saya. Jadi Mr. Wallace ni memang kenal dekat mak saya di Seremban. Jadi sebenarnya itu adalah satu unsur cara saya untuk reject dia secara halus. Tetapi macam seperti yang kami memang dah train, kami dah develop kami sendiri. Saya tahu dia takkan putus asa. Jadi Mr. Wallace sanggup datang daripada Penang untuk pada minggu hadapannya untuk promote kepada mak saya. Jadi dia datang, dia bertolak dari Penang naik kereta ke Seremban untuk jumpa mak saya. Dalam masa sama, sebab kawan atau rumah, saya pun baliklah. Saya tak ada kenderaan, saya naik bas, naik komuter semua sampai rumah. Tengok bila sampai rumah, tengok kawan saya Wallace tu dah close mak saya. Itulah bila dia dah close dengan mak saya kata sampai di rumah, mak saya suruh saya teman Mr. Wallace, okey, untuk jumpa dengan pakcik-pakcik saya, sebab Mr. Wallace yang minta referral kepada mak saya untuk recommend dia. So dia dah callkan pakcik-pakcik saya untuk saya teman Mr. Wallace lah. Jadi saya pun teman, dipendekkan cerita saya teman. Lepas tu, tapi sebelum tu saya dah siap-siap call makcik-pakcik saya. Saya kata, yang ni saya teman je, bukan saya menjual lah. Saya dah berhenti menjual lah, saya kata. Okey, jadi akhirnya dipendekkan cerita lagi, pakcik saya, pak tam saya dan juga pandak saya dan juga pak angah saya membeli juga mesin penapis air Kowe ni sebab masa tu memang keperluan. Okey, dan on the way balik daripada rumah pakcik tu, Mr. Wallace tanya saya, Iqbal, berapa gaji saya di Samdabi? Saya kerja Samdabi Plantation. Saya dengan bangganya cakap, saya ni gaji sebulan 2,600. Sebab masa tu untuk fresh graduate, saya lah antara yang paling tinggi dapat gaji 2,600 tu di kalangan kawan-kawan. Oh, ya ke? Bagus. Tapi tahu tak hari ni berapa you earn? Mr. Wallace tanya saya. Saya kata, berapa ya? Mr. Wallace kata, hari ni je satu hari you kerja, kita dapat 3 customer tadi, termasuk mak you dapat RM2,000. Saya kata, wah. Itulah saat-saat yang saya teruja, dan itulah saat pertama saya decide untuk join Kowe secara part time. Okey, sebelum saya join Kowe, sebenarnya saya memang tak sedar pun saya ni minat berniaga. Tanpa saya sedari sebenarnya darah mengalir dalam diri saya sebenarnya memang jiwa seorang usahawan lah, seorang berniaga, tapi saya tak sedar. Bila saya sekolah, terutama sekali masa sekolah menengah, sebenarnya saya dah bila saya flashback balik, saya terlibat banyak unsur-unsur perniagaan. Antaranya masa dekat zaman sekolah, saya sekolah asrama penuh di Kuala Pilah, sekolah Sains Tuanku Jaafar.
di masa hujung minggu kawan-kawan lain semua dia dia relax dekat bilik, bergurau-gurau kat bilik, belajar. Saya dengan kawan-kawan yang ada sama kepala dengan saya lah. Saya memang weekend kami jual buah-buahan di hostel lah. Okey, untuk asrama putera dan juga laluan asrama puteri lah. Okey, dan kami juga malam-malam saya pun ada kadang-kadang terlibat jual-jual makanan. Tapi saya tak sedar bila kadang-kadang one off punya projek kami jual saya terlibat dengan projek jual-jual baju. Okey, baju-baju untuk pasukan rugby, pasukan bola sepak, dan kadang-kadang ada juga pada tahun 335 saya buka koperasi bersama kawan saya jual aiskrim. Dan sangat laku aiskrim saya. Tapi masa tu saya tak sedar pun dalam jiwa saya minat bisnes. Dan cita-cita saya masa tu sebenarnya saya nak jadi pilot. Bila saya fikir-fikir, sebenarnya saya bukan nak jadi pilot. Sebenarnya dalam hati saya nak jadi orang yang lebih baik daripada seangkatan saya. Contoh dalam batch saya tahun 2002, SPM tahun 2002. Saya selalu fikir macam mana saya nak jadi orang yang paling bagus di kalangan batch saya. Dan masa tu sebab masa tu kita tak pergi lagi kat dunia luar. Saya ada pernah dengar gaji seorang pilot ni tinggi. Jadi saya terus aim nak jadi pilot. Tetapi selepas saya habis SPM, saya apply untuk jadi masuk pelajar jadi juruterbang, jadi pilot. Tapi agak malang sebab masa tu MFA, Malaysia Flying Academy, dia tak buka sesi. Jadi saya apply untuk di luar negara lah. Saya apply Singapura, saya apply ada beberapa universiti, college yang offer saya. Antaranya Singapura punya tentera lah. Tapi untuk sesi temerga. Tapi saya tak pergilah. Saya dapat pergi niat. Tapi macam saya kata tadi, saya tak perasan jiwa saya seorang peniaga. Sehinggalah bila saya masuk ke universiti, akhirnya saya accept saya punya tawaran ke universiti UPU, masuk UTM Skudai. Dan di sana saya biasalah kita akan jumpa balik senior sekolah yang lama. Dan masa tu senior sekolah saya invite saya untuk menceburi dalam bidang mata level. Saya memang tak minat, pun tak tahu apa itu MLM mata level, tak tahu apa-apa. Tetapi yang pastinya dengan presentation senior saya dapat capture yang ni saya boleh jadi kaya, saya boleh lebih daripada batch saya. Jadi saya dapat tu. Dan orang lain join this mata level MLM. Banyak orang join. Saya bukan saja join, saya betul-betul menjiwai. Dan 3 tahun saya menjiwai mata level ni. Saya buat Lazur dulu. Sebelum buat Lazur saya buat Max Oil. Saya jual minyak hitam. Saya ketuk-ketuk pintu ke pintu setiap bilik di universiti. Petang-petang kawan-kawan lain saya main bola sepak, main rugby, main buat badminton, main kuda, dating, pergi shopping. Okey, saya pula pergi ketuk-ketuk rumah, bilik-bilik di universiti. Ada dalam UTM ada 25,000 pintu. Jadi semua orang dah nampak, dah cop muka saya ni muka mata level. Sesekali bila saya main bola sepak, mereka boleh lari daripada saya. Sebab apa? Bila saya berpegang bola tu, dia orang akan ejek saya lah. Dia kata, mata level. Jadi menyindir saya. Masa tu kita memang rasa macam terhina lah. Tetapi bekalan daripada, walaupun perniagaan mata level saya masa di universiti tu tak menjadikan saya seorang berjaya, tetapi berkat kesabaran 6 tahun saya menceburi bidang mata level itu menyebabkan bila saya join Kowe, alhamdulillah saya jadi sangat cepatlah. Di sini di Kowe saya menggunakan ilmu-ilmu yang saya belajar di universiti sebagai seorang mata level punya orang lah, bukan yang pensyarah aja. Saya apply balik dan saya masa masuk ke Kowe, saya memang aim untuk jadi Melayu yang pertama memecah dominasi bangsa asing lah, sebagai senior manager SM masa tu. Dan alhamdulillah tahun 2010 selepas 2 tahun saya di dalam Kowe, saya berjaya memecahkan monopoli tersebut. Sememangnya semua orang tahu saya join Kowe, saya direkrut lah. Okey, diajak oleh Mr. Wallace. So Mr. Wallace ni masa dia ajak saya, dia memang seorang outstanding. Dia memang sebenarnya Mr. Wallace dia memang outstanding di mana-mana saja. Dan di company sebelum pun dia memang outstanding. Dan saya memang tahu, sebab tu saya ikutnya.
Sebab tu selain sebab saya dapat 2,000 pada hari pertama tu, yang seperti yang saya cerita tadi, dalam masa sama saya memang tahu saya ikut orang leader yang betul. Jadi masa hari pertama saya jejak kaki di HQ Kowe, masa tu saya bersama Mr. Wallace lah. Saya nak tahu macam mana bentuknya office Kowe ni di Jalan Pinang, Wisma UAE. Bila saya buka pintu bersama Mr. Wallace, saya dapati semua orang tegur Mr. Wallace seolah-olah saya ni tak ada sebelah. Masa saya memang rasa kecil hati lah kan. Orang tak nampak aku kan. Orang tegur, Wallace. So, dia pun macam artis. Jadi kita ni orang memang tak nampak, tak perasan aku ke sebelah ni kan. Jadi tak ada seorang pun yang kenal saya, yang salam dengan saya, yang tegur saya. Jadi masa tu saya rasa macam aku mesti cipta nama kat Kowe ni supaya orang kenal aku. Ini saat pertama macam mana saya boleh betul-betul nak betul-betul bagi sepenuh perhatian dalam Kowe lah. Tapi walaupun saya kata saya bagi sepenuh perhatian, hakikat sebenarnya saya buat part time masa tu. Jadi bila saya buat part time, sebab saya masa tu masih lagi seorang engineer di Sime Darby, yang mana saya memang terikat dengan jadual 9 pagi 6 petang. Jadi macam mana pula dalam keadaan kita ni terikat dengan masa di syarikat lain, saya nak bagi sepenuh perhatian dan juga nak perform di Kowe. Saya abaikan halangan tu dalam hati saya. Walaupun saya part time di Kowe, tapi hati saya, naluri saya full time. Itu yang saya pegang. Dan saya nampak dalam Kowe ni ada tier-tier dia. Daripada HP, Head Planner, lepas tu jadi HM, Head Manager, lepas tu Senior Manager dan juga General Manager. Dan saya yakin Wallace ni memang akan jadi seorang yang hebat dalam apalah. Jadi saya nak ikut serta dia, saya nak follow dia, saya nak support dia, dan lama-lama saya akan terikut sendiri lah. Walaupun saya buat part time, saya memang buat sungguh-sungguh. Daripada habis je saya kerja pukul 6 petang, saya tak terus balik rumah. Saya akan buat Kowe secara part time lah. Maksudnya pada habis kerja, mandi balik, saya terus buat kerja-kerja Kowe lah. Dan weekend saya tak ada kenderaan. Jadi setiap habis weekend, habis je Jumaat, saya akan naik bas daripada Pulau Keri, naik bas pergi ke Klang punya terminal bas. Lepas tu saya akan jalan kaki ke stesen komuter. Daripada situ saya akan naik komuter pula sampai ke KL Sentral. Dari KL Sentral saya akan naik LRT pula sampai ke stesen paling hujung tadi, iaitu stesen Ampang. Dan daripada stesen Ampang saya akan naik taksi pergi ke Ampang Point. Itu saya lakukan selama setahun secara part time. Okey, dan itu sebab siapa saya nak, masa tu kita teknik yang kami gunakan masa tu adalah roadshow. Jadi saya memang komit dengan roadshow di Ampang Point. Jadi saya melakukan tu tanpa rasa lelah dan penat, sebab saya gembira. Sebab gaji saya di Sime Darby lebih kurang 2,600, tetapi Kowe saja ada buat part time, sebulan-bulan saya boleh dapat lebih kurang 6 ke 7,000. Dan saya gembira lah. Dan masa tu saya rasa macam saya melakukan perkara yang betul. Sehinggalah pada hujung tahun, pada hujung tahun, Mr. Wallace sebagai manager saya, dia panggil saya ajak table talk di Seri Petaling. So dia kata, Iqbal, kamu buat tiga kerja, saya buat satu kerja je, saya buat Kowe. Kamu buat engineer Sime Darby, dan sama-sama kamu buat Kowe. Dan sebenarnya kamu ada juga, saya juga ada terlibat dalam usahawan kampung lah. Masa tu zaman Pak Lah, saya ada buka bersama ayah, buka ayam kampung dan juga kolam ikan. So ayam kampung saya ada 1,000 ekor masa tu. So ada kolam ikan, 2 kolam ikan pada bola punya. Dan masa tu saya rasa macam saya buat benda betul lah. Tetapi berapa yang kamu dah saving dalam setahun ni, tahun 2008 masa tu? Dia akan cerita juga dia punya. Saya bila dia tanya soalan tu, saya rasa kenapa dia tanya soalan ni Saya pun katalah tahun sejak saya buat kerja ni, saya dapat beli kereta Myvi. Tapi saving tak ada. Sebab apa saja saya earn dekat Kowe dan juga dekat Sime Darby, saya akan bagi parent dan saya akan laburkan kepada bisnes peternakan dan pertanian saya tu. Habis macam tu je, saya tak ada saving. Oh ya ke? So di manakala Mr. Wallace pula dalam masa setahun dia dapat kumpul 100,000.
Okey, masa saya start buat full time pada tahun 2009, dan saya sebab tanpa restu keluarga ni memang susah lah kan. Saya pun tak tahu jalan KL, tapi saya start bermula di Ampang. Saya tumpang rumah kakak saya. So di situ 5 bulan pertama sales saya pun masa tu sekitar lebih kurang 28-29 sales saja satu grup. Saya baru start jadi manager lah. So masa tu memang suffer sangat saya, dan tetapi pada bulan ke Julai, bulan ke-7 saya mencipta 10,000 yang pertama tahun 2009. Bermaksud Jun 2009 adalah kali terakhir saya earn income bawah 10,000 sampai sekarang. So dalam Korea ni, indahnya Korea ni, bagusnya Korea ni, kita boleh menikmati peningkatan income tu setiap bulan. Sejak tu saya tak pernah lagi capai income bawah 10,000, dan dia meningkat je setiap bulan. Happy tak kalau kita tengok orang government dapat income, kenaikan income setahun sekali kan? Pun happy. Ini pula peningkatan setiap bulan. Memang happy. Dan macam saya dan isteri sekarang memang kami tak fokus kepada income kami. Kami memang sekarang ni fokus kepada income team lah. Sebab siapalah kami ni kalau tanpa team kami. Kami tak ada makna. Sekarang saya ada dalam organisasi kami, One Team. Kami ada lebih kurang 1,050 orang Neo Pro, dan kami sasarkan pada tahun Jun 2021 kami akan ada 20,000. Dan saya memang sangat hargai pengorbanan saya punya teammate saya, semuanya salesperson, health planner saya, HPHP, dan juga saya punya 77 manager saya. Kami bekerja sebagai satu family lah. So memang tanpa mereka semua saya tak ada apa. Kami berjuang bersama-sama sejak tahun 2008. Daripada saya seorang level ke 5 orang, dan sekarang ni family kami dah jadi 1,200 orang. Tidak lupa kepada mak dengan abah. Mak dengan ayah abah saya adalah inspirasi saya lah sebenarnya. Pada tahun 2010, mak kata nak join Kowe sebab nak support saya. Masa tu saya suffer kan, saya kata tadi ada kita suffer. So dia nak support saya, dan sekarang ni kalau ada orang kata dengan saya Kowe tak bagus, saya open. Yalah, biasalah kan. Tapi jangan cuba cakap dengan mak saya Kowe tak bagus. Saya takut kena penampar je. Okey. Okey. Jadi mak ayah saya adalah inspirasi kuat untuk saya, adik-beradik saya. Tidak lupa kepada isteri saya dan juga anak-anak lah. Mereka adalah wife factor saya dalam Kowe, dan juga tidak lupa kepada Mr. Wallace yang bimbing saya. Mr. Wallace membimbing saya dalam Kowe, dan juga leader saya sebelum ni dalam MSO dan juga dalam Razor. Mereka menjadi satu journey saya yang menjadikan saya jadi seorang yang ada nama lah di dalam Kowe. Okey, jadi saya di sini saya nak syorkan anda semua untuk join One Team Kowe. Sebab apa? Sebab di sini kami sediakan satu platform, satu team untuk berjuang bersama-sama. So kita bukan minta anda bekerja untuk kita. So kita minta anda untuk bekerja bersama-sama. One Team sememangnya satu team yang memang dah kuat. So dengan kehadiran anda menambah kekuatan dalam team yang sedia ada lah. So One Team ni sebenarnya satu entiti yang lebih kepada platform untuk berbisnes je. Kita nak kerja sama-sama happily, dan lepas tu kita enjoy sama-sama. Enjoy sama-sama tu maksud kami adalah sebab Kowe sediakan trip yang memang sangat powerful lah. Setiap tahun Kowe ada sediakan lebih kurang 4 ke 5 trip. Dan saya sememangnya setiap tahun, saban tahun, kami dalam top management One Team akan mengerah kerat untuk macam mana nak pastikan sebanyak mungkin One Team kita akan achieve trip Kowe, dan dalam masa yang sama One Team sendiri pun ada sediakan trip. So memang heaven lah, kita kata seronok lah kalau join One Team. Sebab kalau you jadi part of One Team manager saja, wajib untuk One Team bawa anda ke luar negara. So siapa tak join One Team memang sangat rugi. So kami dah pergi ke Maldives, kami dah pergi Perth sama-sama. Yang best ni sama-sama. Pergi luar negara ni memang boleh sendiri. Tapi pergi luar negara free,
100% tanpa keluarkan duit poket sendiri, dan bersama-sama dengan kita punya klik gang, itu yang sebenarnya happy. Alright, jadi jangan tunggu lagi, jom join One Team.